Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, bukalah simpulan daripada lidahku, mudah-mudahan mereka memahami ucapanku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka antal alimul hakim. Yang dikasihi para pendengar, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Jadi pada hari ini kita mulakan dengan sambungan daripada tafsiran ataupun pandangan huraian terhadap tafsir yang ditulis oleh ataupun yang pernah ditafsirkan oleh Tuan Guru Almarhum Nek Abdul Aziz Ni'mat dalam tafsir Al-Quran Nek Abdul Aziz Ni'mat dalam surah Al-Fatihah, dan kita akan masuk dalam ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini daripada Sab'ul Masani. Kalau kita baca surah Fatihah tu, kita akan ada 7 ayat. 7 ayat itu sama ada Bismillah ini termasuk. Ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan Bismillah ni tak termasuk dalam 7 ayat. Yang mengatakan Bismillah ni termasuk dalam 7 ayat, dia akan baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu 7. Tapi bagi yang mengatakan Bismillah ni tak termasuk dalam surah Al-Fatihah, ayat yang terakhir tadi dia akan baca 2 kali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu ayat. Jadi di situ ada 2 ayat. Bagi yang mengatakan Bismillah tu masuk dalam Fatihah, dia akan baca hanya 1 ayat saja, ayat yang terakhir tadi. Tuan-tuan hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kalau kita terjemahnya Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena faham, Tuan Guru menyebutkan bahawa Allah ni tak nampak, walaupun tak nampak, tapi ada benda yang kita tak nampak ditengok tu, ada. Macam dalam ayat yang sebelum ni yang kita sebut dalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan tak nampak, tapi ada. Tak semua benda yang kita tak nampak tu tak ada. Semua benda yang kita nampak ada. Tapi tak semua benda yang kita tak nampak tu tak ada. Maksudnya ada benda yang kita tak boleh tengok. Syaitan tak boleh tengok, Allah pun tak boleh tengok. Tapi kita percaya adanya Allah. Sebab tu bila kita sebut Bismillah dengan nama Allah, memang ada. Allah ada, malaikat ada, syaitan ada. Tapi kita tak nampak sebab kelemahan kita. Yang kedua, Tuan Guru menyebutkan tentang kaedah pengajian sastra Arab. Berkaitan dengan huruf ba. Ba ni maksudnya dengan. Dan dia menyebutkan bahawa dalam kaedah bahasa Arab ni, dia ada 3 benda yang utama. Iaitu dalam ayat ataupun dalam perkataan Arab ni, dalam ayat Arab ni dia ada 3 benda, mesti ada 3 benda. Perbuatan, kata kerja, verb, kata nama, noun, dan satu lagi ialah partikel ataupun kita panggil huruf. Dalam bahasa Arab dia panggil huruf. Jadi biasanya ayat yang dalam bahasa Arab ni cukup dah kalau kita sebut dengan mula dengan kata nama, kereta, rumah dan sebagainya. Rumah itu cantik dan sebagainya, kan. Begitu juga kita nak buat kata kerja. Saya berlari, kan. Kamu berlari, mereka berlari pergi ke padang, mereka bermain bola, itu semua boleh dah. Tetapi dalam ayat Bismillah ini ada benda yang tak ada. Ada benda yang tak ada. Maksudnya ayat ni seolah-olah tak cukup. Ayat ni seolah-olah tak cukup. Dengan nama Allah. Apa dengan nama Allahnya? Tiba-tiba dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Sebab apa tiba-tiba dengan nama Allahnya? Yang ni tuan-tuan, ni satu benda yang didedahkan oleh Tuan Guru, yang cukup menarik, yang cukup canggih lah kata-kata. Sebab apa digunakan dengan Bismillah tadi? Maksudnya kata nama, kata kerja ni dia boleh berdiri sendiri, kan? Tak perlu berangkai dengan benda-benda lain.
Kan sebelum perkataan makan tak payah kita buat dengan apa semua. Tapi kalau kita ada satu benda lagi dalam bahasa Arab dipanggil huruf. Antaranya huruf ni ialah bi. Kan ala atas, bi dengan. Ala atas, tahta bawah. Dia tak boleh dengan di bawah meja itu. Dia jarang orang guna, kan. Tapi dalam bismillah ini Tuan Guru nak sebutkan bahawa macam ni. Perkataan bi ni dia kata macam mana tiba-tiba keluar dengan nama Allah. Jadi ulama mengatakan bahawa sebenarnya sebelum daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim ni, sebenarnya ada banyak benda yang kita buat dalam dunia ni. Kita naik kereta, kita makan, kita minum, kan. Dalam bahasa Arab dia mula macam ni, kan. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak mulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, setiap benda yang kita nak buat dalam dunia ni, kita mesti rangkai dengan nama Allah. Itu yang hebat tu. Mesti kita ingat nama Allah. Kita nak makan ke, nak tanam pokok durian ke, nak buat bangunan ke, kan? Nak duduk ke, nak tidur ke. Maksudnya dalam perkataan sebelum perkataan bismillah tu ada lagi perkataan-perkataan lain. Tapi Tuhan nak suruh kita letak sendiri. Yalah kalau nak tunjuk satu-satu dalam dunia ni, satu hari kita buat macam-macam kita buat. Kita berjalan, kita berlari, kita main bola, kita makan, kita tidur, kita turun tangga, kita naik tangga, kita telefon, kita bawa kereta, kita bawa gerek, apa semua cukup ada. Tapi takkan nak tulis satu-satu dalam Quran. Mudah cerita kata, kita buat macam ni. Bila kita naik kereta, kita Bismillahirrahmanirrahim. Aku naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bakit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baca buku. Jadi tuan-tuan, semua benda yang kita buat ni mesti reka dengan nama Allah. Itu yang Tuhan nak sebut ni. Yang ini yang disebut oleh Tuan Guru dalam tafsir dia. Kan? Ini cukup menarik tuan-tuan. Aku menulis dengan nama Allah. Jadi kita letak sendiri lah. Aku nak semayang dengan nama Allah. Kan? Aku nak ambil wuduk dengan nama Allah. Tapi kita sendiri letak. Masa mana kita letak? Masa mula kita nak buat kerja tu. Jadi, dengan kita ingat nama Allah ni, setiap kali benda yang kita nak buat, setiap benda kita nak lakukan, maka dengan sendirinya syaitan yang direjam dalam ayat yang kita baca sebelum ni, selesai. Yang kita ingat Tuhan. Yang tak ingat dah setan tu. Setan sebab sekali ya setan ni. Tapi setiap benda lain kita buat semua kita rangkai dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana ulah Tok Guru kata kalau Allah Taala sendiri sebut begitu boleh tahan juga, kan? Dia nak sebut satu, aku makan dengan nama Allah, aku tidur dengan banyak benda lah, beribu berjuta benda yang kita buat ni, kan? Tak payah sebut macam tu. Cukup dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kan dalam satu hadis Nabi kata setiap benda yang kita ada manfaat yang kita buat, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Benda yang kita buat yang ada matlamat yang baik, hajat yang baik, tapi kalau kita tak mula dengan bismillah, maka dia kurang berkat. Jadi itu kepentingan bismillah. Jadi kita sebut ni dalam huraian ini kita hanya sebut bismillah saja. Kita tak sebut ar-rahmanir-rahim, yang mana ar-rahmanir-rahim ni kita akan sebut di dalam huraian kita yang seterusnya insya-Allah. Jadi sekian saja qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.